Taklif syar'i bila mencapai umur baligh. Jadi anak sebelum sampai umur baligh kita dah sebut anak kecil macam mana didiknya. Kasih dia sayang mak bapaknya, kasih dia hormat keluarga tuanya, kasih dia sayang mak-mak saudaranya, pak-pak saudaranya, itu semua tu keluarganya. Mula bencikan dia tentang syiar-syiar kufar. Mula bencikan dia, jangan pengaruhkan dia tentang perkara-perkara dunia. Bawa anak kita pergi shopping center, belikan anak kita barang-barang mahal, belikan anak kita, introduce dengan anak kita barang-barang keduniaan. Dia tak tahu, itu namanya kau Yahudikan dia. Introducekan anak kita dengan segala hiburan-hiburan, itu namanya kau menasranikan dia. Introducekan anak-anak kita dengan perkara-perkara khurafat, semua itu kau memajusikan dia. Kalau dah tercorak adalah Yahudi ataupun Majusi ataupun Nasrani, tak bolehlah corak Islam lagi. Kalau dicorak Islam belakang hari pun belang coraknya, tak nampak nyata, clear coraknya, ya, anak-anak kita. Kemudian apabila anak kita sudah sampai usia 7 tahun, 8 tahun, dah mula ajarkan sembahyang, paksakan sembahyang. 3 tahun training sampai umur 10 tahun. Ya, sampai dia boleh sembahyang sendiri dengan baiknya. Daripada anak kita punya nawaitu raf'al hadatsil asghari, sampailah dia punya assalamualaikum warahmatullah, semuanya wajib dalam tangan kita yang mengajarkannya. Alhamdulillah saya ada nota sembahyang, ya, menghalusi sembahyang. Waktu di Singapura dulu saya ada bikin, sekarang saya halus tambahkan lagi sikit dan saya bukukan. Tujuan bikin buku itu ialah untuk kasih kepada bapa-bapa supaya kau ajar anak kau sembahyang pakai kitab tu. Simple saja, senang saja. Jadi apa nak ajar anak kita? Nak tengok kitab-kitab fiqah besar sangat, nak buka kitab Sabilah ajar anak kita umur 7 tahun. Kasih kitab yang simple. Yang nama sujud begini, yang nama rukuk begini. Tidak full kitab itu, tetapi kadar yang diperlukan untuk bapa mengajar anak-anaknya sembahyang. InsyaAllah saya jangka nak buka pagi ni, tapi pagi ni kita dah pakai kitab ini. InsyaAllah minggu depan kita cari waktu untuk baca kitab ini. Kalau boleh khatamkan kitab itu, paling-paling tidak jadi kita tahu apa nak ajar anak kita. Sampai umur 10 tahun, dia itu praktis 3 tahun sembahyang dan puasanya. Lepas 10 tahun dah standby untuk akil baligh. Jangkau anak kita tengok lebih kurang, kita kan dah faham. Tengok anak kita tak lama, rasanya dah dekat akil baligh anak aku ni. Badannya dah mula besar, kita dah tengok begitu. Kalau budak perempuan pun kita cakap, budak lelaki-lelaki pun cakap, bilang tak lama kau akan begini. Kalau budak perempuan kau akan mengalami begini darah. Kalau lelaki-lelaki kau akan mimpi begini. Cakap. Cakap terus terang, jangan segan dengan anak. Kalau kita malu minta pamannya ke apa cakap. Kalau kita malu nak cakap dengan satu orang, panggil dengan 3-4 orang sepupu-sepupunya. Kita cakap. Nanti dia tak interested. Dia dengar. Masih terjili-jili dia dengar kita cakap. Tapi apabila dah sampai waktu, nanti dia faham. Kau akan mengalami begini, kau akan mimpi begini. Mimpi apa bah? Mimpi apa? Mimpi yang lazat, mimpi laki-laki perempuan. Kau akan tahu waktunya. Nanti kau akan rasa yang lazat. Nanti apabila keluar air, nanti kau jangan takut. Dan pada ketika itu sudah ada malaikat kanan just macam talqin. Nanti datanglah 2 malaikat untuk menyoal kepadamu. Janganlah kamu takut dan jangan kamu gentar. Keduanya itu adalah makhluk Allah seperti kamu juga. Apabila ditanya kamu, man rabbuka wa man nabiyuka wa ma imamuka, aina qiblatuka wa man ikhwanuk. Talqinkan anak kita tentang rakib atid, belum mungkar nakir dahulu. Nanti pada ketika itu juga sudah ada rakib dan atid mencatat segala amalanmu. Ketika itu juga kau dah tak boleh main-main. Ketika itu juga kalau kau mati, kau jawab sendiri soal kubur kau, dah tak ada direct entry lagi masuk jannah Allah Ta'ala. Kau jaga diri kau baik-baik. Kalau apa-apa kau takwa pada Allah Ta'ala, maka cara mandi wajib begini. Kasih briefing. Kasih briefing. Dan kau jangan bergaul lagi dengan budak-budak perempuan. Kau jangan campur berdosa yang begini-gini. Cakap mulut tak boleh jaga sembarang. Mata tak boleh cakap sembarang. Semuanya kena jaga anak kita. Semua jaga briefing dia. Pra-akil baligh. Nampak tanda sudah akil baligh saja, call lagi sekali. Yang Abah cakap kemarin, Abah nak ulang cakap. Sekarang dia akan alert, dia akan dengar. Kenapa? Dia dah tahu. Nanti lepas kita cakap, nanti dia tunggu mimpi apa ya, dia tengok. Bangun pagi, tadi malam aku mimpi lah. Mimpi indah sekali, sedap mimpi. Mimpi makan es krim. Bukanlah tu rasanya, tak ada apa-apa. Agaknya bukan itu yang maksud Abah. Tengok mimpi lagi, semalam aku mimpi betul. Seronok mimpinya. Mimpi Mickey Mouse. Pun belum juga. Belum juga. Nanti satu malam dia tercengang sendiri. Dia faham. Perkara dah jadi pada diri dia. Dia faham, nanti tengok diri dia dah mula
tumbuh bulu dah, tumbuh apa semua, dia akan tengok aku dah besar. Kalau anak yang insaf, dia akan menangis pada ketika itu. Dia akan takut, dia akan cermat. Kalau tak ajar mandi, kesian, dia cari sana cari sini, nak tanya segan. Budak-budak remaja kan nak tanya segan, ya, nak segan. Pergi library, tolong tengok-tengok, terbaca buku Syiah, terbaca buku Wahabi. Allah, kesian. Bapaknya ajarkan dia, apabila sudah akil baligh, ulang lagi. Nanti dia bilang, sekarang kau kena jaga, sekarang tanggungjawabmu, begini, kasih. Kalau pada habaib, itulah convocation anaknya. Kalau dia mulakan pakai serban, sebab budak kecil-kecil jangan pakai serban, ya. Kita budak-budak kecil pakai serban tu tak bagus, ya. Belum sunnahnya lagi. Kita budak-budak kecil, tahfiz kecil-kecil pakai serban. Kau tak kasih dia ilmu yang banyak, dia terbeban. Allah, nanti dia hafalnya sekejap, lama segala ilmu dan hafalannya dia humban. Tak ubah budak-budak tahfiz, budak-budak tak tahfiz. Mandi semua pakai seluar pendek, tak ada pun nak berkemban. Itu tak bagus. Segala amanah Allah kena pikul dan emban. Tak boleh sembarangan. Itu budak-budak kasih anak kita. Lepas itu dah baru pakaikan serban, dah akil baligh. Pakai kalau Sayyid mula pakaikan jubah anaknya. Dah mula jaga tata tertibnya. Saya dulu mula dewasa saja bapak punya cara dengan kita, Allah. Kita ingat nak jadi dewasa kita macam seronok kan nak jadi budak besar. Makin undang-undangnya strict, pergi sembahyang dah tak boleh sembarang pakai sembarono, dah tak boleh pakai seluar-seluar aja gitu. Pakai kain. Kau dah dewasa, pakai kain pula tak sembarang, kena tengok kain cara pakai. Kau dah jadi dewasa, kau jangan pakai macam budak-budak kecil. Pakai kain, tengok cara kainnya macam mana, litup kainnya, tengok kainnya. Cara jalannya pun tengok. Cara pakai kasut ke terompah ke pun tengok. Baju pun tengok masuk dalam majlis. Kau dah dewasa, pakai baju biar yang genah masuk dalam majlis. Arwah bapak dulu punya cara. Ajar tutur bicara. Allah, kita bilang Allah makin susah. Pakai tata caranya banyak. Tata cara cakap dengan orang tua. Tata cara duduk dalam majlis. Tata cara duduk dalam kenduri kendara. Semua dah diajarkannya. Kau dah dewasa. Semua cara pakaian kita semua berubah serta merta. Aku kan dah jadi macam abang-abang lah rasanya, ya. Rupanya Allah lagi strict lagi bapak kita lagi, ya. Arwah bapak punya jaga sampai begitu sekali, ya. Dia setkan standard kita semua begitu, Allah. Begitu. Jadi anak kita akil baligh saja panggil. Dan lepas akil baligh, dia orang Melayu sebut apa? Bujang tanggung. Dah bujang tapi masih bapaknya tanggung, maknya tanggung semua. Umur 16 17 tahun, Ketika itulah bukan umur main-main. Anak kau ketika itu kau main-main sampai ketua suka main-main. Ketika itu dia dah mulai tahu nak barang, nak beli barang mahal, nak jam tangan mahal, nak handphone mahal, nak baju mahal, nak sepatu mahal. Nanti dah mula dia biar apa asal bergaya. Tak mau anak ketika itu kita simpelkan dia. Ketika itu seleranya dah mula makin orang dewasa tapi akalnya masih macam budak-budak kecil. Maka ketika itu guide, ketika itu asak, gasak dengan ilmu, pengetahuan. Kau kenapa duduk rumah? Baca kitab. Kenapa kau duduk begini? Pergi kuliah. Pergi kiai sana, pergi sini. Tahan hantar anak kau duduk pondok pun tak apa. Sampailah anak kau belajar. Jangan bimbang. Ketika itu dia belum ada darah tinggi. Dia belum ada gout. Dia balik malam sikit pun dia tak pening. Dia jalan sana jalan sini pun kaki dia tak bengkak. Suruh dia kuliah. Kalau kita dah tua sikit jalan aja kaki sudah bengkak. Sekurang tidur sikit aja darah tinggi sudah naik. Budak-budak ketika itu kasih sampai dia corak Islam tu meresap pada dia, terbentuk kepada dia. Waktu-waktu gini very critical. Waktu baru-baru akil baligh ini yang kau dah corakkan dia semua akan melayang ataupun semua akan menetap dan membentuk. Ketika baru akil baligh, sampai dah tetap semua, dia dah tahu cari, nak pergi kuliah situlah, ada maulid di sana, saya minta izin nak pergi, nampaknya anak aku dah mula cenderung. Sampai tengok dia belah sendiri, dia ongoing sendiri, ni nak ikut daurah lah, di Hadramaut umpamanya, ya. Ada maulid besar, maulid akbar di Solo umpamanya, kawan dia ajak. Lepaskan. Kita pantau aja, kita pantau. Alhamdulillah anak aku dah lekat corak. Tengok pergaulannya macam mana, tengok sukanya anak aku, tengok dengan perempuan macam mana. Tengok anak aku dengan jantan macam mana. Sekali anak aku suka jantan rupanya. Na'udzubillah. Aku tak kasih dia gaul dengan perempuan. Rupanya dia lagi sukanya jantan. Na'udzubillah. Tak boleh lekas-lekas kahwinkan. Lekas-lekas kahwinkan. Lekas-lekas carikan jalannya. Kena pantau kita sebagai orang tua. Kita kena tengok. Jangan kasih anak kita keduniaan. Tak bagus. Kita dah tua, keduniaan pun tak bagus. Anak kita dikasih keduniaan. Belikan anak kita jam tangan yang orang lain tak ada, dia seorang ada. Fikir apalah, tak ada perlu.
Handphone yang orang lain tak ada, anak kita ada. Semua jangan. Kitanya pun tak boleh begitu. Ini kan pula anak-anak kita yang baru meningkat remaja, terset terus coraknya begitu ya. Kitanya pun tak boleh begitu. Mengada-ngada pakai jam mesti nak yang paling handal, pakai jam tangan mesti nak paling hebat. Nanti sampai itu baru masih kecil baru jam tangan, baru belt. Nanti dah besar kereta pun tak boleh nak sembarangan, rumah pun tak boleh sembarangan, mesti nak high class, first class. Orangnya sendiri low class, no class. Na'udzubillah min zalik. Tak guna dengan barangan-barangan dunia. Semua tu tipu daya. Jagakan baik anak-anak kita. Biar sederhana. Apa orang lain anak pakai, itulah anak kita pakai. Walau kita tokek, hilang keripik sekalipun. Anak kita pakai sebagaimana orang lain pakai. Kalau kita bertepat tokek hilang keripik dah kira besar lah ya. Atau KL tokek hilang apa agaknya. Kalau Terengganu tokek hilang keropok. Sini tokek hilang keripik. Lebih kurang lah juga. Taklif syar'i bila mencapai umur baligh. Tuan-tuan, ini kitab kita belajar untuk kita terapkan pada anak kita. Dan ini kitab kita belajar untuk kita semak diri kita. Kalau kita pasti usia baligh, mak kita tak lakukan gini pada kita, bapa kita tak lakukan gini pada kita, kita kena rewind. Kita kena backdate. Kita kena pasangkan balik diri kita. Jangan kita bilang, bapa aku tak ajar dulu. Bapa aku tak ajar dulu. Kau belajarlah sendiri. Macam-macam benda bapa kau tak ajar pun kau tahu ajar. Bapa kita ada belajar internet tak? Ajar kita internet. Bapa kita ajar kita handphone tak? Bapa kita ada ajar kita driving tak? Kan tak ada. Kan kita belajar sendiri kan? Ini ilmu pun kita belajar sendiri. Kalau kita tengok, bapa aku tak terapkan aku. Mungkin dia salah pandang. Mungkin dia silap. Kita tebus kesilapan bapa kita dengan kita belajar sendiri. Kita terapkan pada diri kita sendiri. Ya. Apabila si anak sudah mencapai umur baligh, sedang akalnya sempurna, cacat lain cerita. Kadang anaknya tak cacat, bapaknya yang cacat. Cacat akhlaknya. Maka sudahlah ia menjadi mukallaf. Mukallaf tu apa? Sampai seruan Islam dipertanggungjawabkan untuk imannya dan amal salihnya semua ya. Ketika itu segala kewajipan agama tertuju kepadanya, iaitu apa? Sudah menjadi kewajipannya, tak boleh tinggal lagi. Dia dituntut oleh Allah Ta'ala untuk mematuhi perintah dan menjauhi larangan. Suruh dan tegah. Ajarnya bila? Daripada umur 7 sampai 10 tahun. Lepas 10 tahun pantau, ready, anytime anak aku sudah boleh akil baligh. Masuk akil baligh saja sudah mula taklif. Mengingatkan tentang janji-janji Allah dan ancaman-ancamannya tentang balasan pahala dan penyiksaan atas dosa. Kedua malaikat kiraman katibin pun diperintahkan oleh Tuhan untuk mencatat baginya segala kebajikan dan kejahatan yang dilakukannya. Jadi anak kita akil baligh saja, kita jadikan dia macam masuk dalam kubur. Kita talkinkan dia tentang mungkar nakir. Akil baligh kita talkinkan dia tentang rakib atid. Ya. Dia clear tentang rakib atid, clearlah dia mungkar dan nakir. Clear dia mungkar nakir, clear dah dia malik dan ridwan. Begitu ya. Semua ada partnernya, tahap demi tahap, tahap demi tahap. Ya. Kedua malaikat kiraman katibin pun diperintahkan oleh Tuhan untuk mencatat baginya segala kebaikan dan kejahatan yang dilakukannya. Kiraman katibin. Yang kanan namanya? Bukan kiraman. Yang orang bilang, malaikat kanan tu rakib pun dia, kiraman pun dia. Yang kiri katibin pun dia. Bukan satu katibin, satu kiraman namanya. Kiraman katibin yang mulia lagi menulis. Yang mulia lagi menulis. Dua-dua kiraman katibin. Ini kiraman katibin, ini pun kiraman katibin. Ini namanya rakib, ini namanya atid. Ini supervisor. Ini kena lapor kepada supervisor. Apa kita buat baik, dia tulis. Allah Ta'ala suruh tulis 10, dia 10. 100, 700, 700. Tak ada pahala, tak ada pahala. Yang sebelah sini, kalau kita buat satu celah, dia tak boleh tulis. Dia kena report. Rakib, aku tulis. Hold on. Tunggu. 6 jam. Kalau dia tak tobat, baru kau tulis. Lepas 6 jam, dia dah tobat. Sebelum 6 jam, kau tak payah tulis lah. Tak masuk rekod pun. Sebab begitu murahnya Allah Ta'ala. Ya, rakib dan atid. Ya. Kena pesankan anak kita. Seorang malaikat di kanannya menuliskan segala kebajikannya dan satu lagi di kirinya menuliskannya tentang kejahatannya. Pernah tak mak bapak kita sebutkan kita begini? Ya, kalau tak pernah, sekarang kita kena realize sendiri, kena sedar sendiri ada malaikat tu di kanan dan kiri kita. Kena jaga sendiri ya. Tak boleh tidak, tak boleh tidak ya.
Kena jaga sendiri. Firman Allah Subhanahu wa taala, wa inna alaikum lahafizin kiraman katibin ya'lamuna ma taf'alun. Dan sungguhnya untuk kamu ada beberapa penjaga, penulis-penulis yang mulia. Mereka mengetahui apa yang kamu lakukan. Sebab itu malaikat kiraman katibin pun termasuk malaikat hafazah. Hafazah ialah malaikat yang menjaga kita, mencatatkan amalan kita, memeriksa kita, mendoakan kita. Termasuk malaikat kiraman katibin, termasuk malaikat hafazah kita. Dia mengatakan 10 malaikat hafazah kita. Ya. Firmannya lagi, إِذْ يَتَلَقَّى الْمُتَلَقِّيَانِ عَنِ الْيَمِينِ وَعَنِ الشِّمَالِ قَعِيدٌ مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ. Ketika disambut oleh dua malaikat yang menyambut, seorang duduk di sebelah kanan dan seorang lagi di sebelah kiri. Tiada diucapkan suatu perkataan pun, melainkan ada di dekatnya pengawas yang senantiasa sedia. Nanti kita kenalkan anak kita ketika dia sebelum akil baligh. Ya, dari kecil dah bilang ada malaikat kanan, ada malaikat kiri. Jadi dia tahu, dia senantiasa dia tahu. Kemudian nanti dia akan betul-betul nampak kiraman katibin ini pada ketika dia buka akan hijabnya nak meninggal dunia. Awal mula malaikat dia nampak malaikat apa? Raqib dan Atid. Raqib dan Atid dia akan mula nampak. Akan nampak. Begitu ya. Kedua malaikat itu telah diperintah oleh Allah Ta'ala untuk menyimpan semua rekod perkataan dan perbuatannya dari kebaikan dan kejahatan sepanjang mana hidupnya, hinggalah ia meninggal dunia. Kemudian kedua malaikat itu akan hadir bersamanya di hari kiamat di hadapan pengadilan Allah Ta'ala. Lalu keduanya berdiri menjadi saksi baginya ataupun atasnya. Sesuai dengan firman Allah Ta'ala, وَجَاءَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَعَهَا سَائِقٌ وَشَهِيدٌ. Dan setiap diri akan tampil dan bersamanya ada penyerit dan penyaksi. Ya, penyerit dan penyaksi. Ya, yang menyerit dia ataupun saksi atas dia atau saksi baginya malaikat kiraman katibin. Mula introduce anak kita bila kiraman katibin dari kecil, ketika kita ajar dia tauhid, Allah wujud, qidam, baqa, kemudian sifat-sifat malaikat, kemudian sifat-sifat para nabi. Semua kita dah sebut sama dia. Nak sebelum akil baligh kita ingatkan dia lagi. Akil baligh saja ingatkan dia lagi. Kemudian kita nak sakaratul maut, kita akan nampak dia. Nanti yaumil akhir kita nampak dia lagi. Dia datang nak kira bicara. Jadi saksi bagi Allah Subhanahu wa taala, ya. Baik, itu semua untuk anak-anak kita, ya. Untuk anak kita kena jaga mereka sekali-sekali, ya. Jadi kena pesankan, baru akil baligh kena pesankan perkara-perkara kerohanian, perkara-perkara ketakwaan, perkara-perkara keimanan. Tak boleh kita diamkan saja anak kita begitu, ya. Tugas ibu bapa dan para wali terhadap anak-anak yang baligh. Baik, wali tu siapa? Yang jaga anak yatim, tak ada anak yatim, termasuk wali ni adalah sultan dan segala pegawai-pegawainya yang menjaga hal ehwal masyarakat, khususnya anak-anak yang terbiar. Anak-anak gelandangan itu semua tanggungjawab budak tu sembahyang ke tidak, puasa ke tidak. Kena jaga budak tu safnya rapat ke tidak. Termasuklah kalau kau perlu jaga budak tu vaksin ke tidak pun kau jagalah. Tapi jangan kau lupa budak tu sembahyang ataupun tidak. Budak tu ibadat ke tidak. Budak tu tahu mandi ke tidak. Budak tu tahu kenal Allah ke tidak. Budak tu kenal Rasul ke tidak. Budak tu tahu malaikat ke tidak. Semua di bawah tanggungjawab. Di bawah tanggungjawab semua orang yang menguasai akan masyarakat. Baik. Apabila seorang anak telah mencapai umur baligh, maka bapa atau wali harus mengingatkannya semula mengenai ilmu-ilmu yang berkaitan dengan iman, perintah dan larangan. Jika sebelumnya memang sudah pun diajarkan kepadanya. Dan diperingatkannya sebelum ia capai umur baligh dahulu. Betul? Sebelum umur baligh sudah sebutkan. Begini-begini, umur baligh rewind. Dengan anak kita. Kadang-kadang jangan sampai baligh anak kita. Cucunya dah baligh pun, yainya belum ajarkan bapaknya. Tak boleh, ya. Tak boleh. Kena ajar anak kita sebelum akil baligh. Sebutkan dia. Akil baligh saja terapkan lagi. Ingatkan lagi. Sekarang dah tanggungjawabmu. Padahal akil baligh saja dia dah nak suruh kerja, dah boleh kerja tau. Dah tak boleh tanggungjawab dia. Zakat di atas diri dia sendiri. Puasa atas diri sendiri. Cari nafkah atas diri sendiri. Tapi mampukah anak kita? Belum mampu. Ketika itu bapaknya guide.
Guide. Sampai masa ilmunya, sampai betul masa ilmunya, umur 15-16 dah mula timbul ilmu. Introduce dengan kiai-kiai, introduce dengan alim-alim ulama. Kalau aku mati, dia tahu siapa nak cari, nak belajar ilmu dengan siapa, tata cara yang macam mana. Kemudian sampailah umur 20 tahun dan nampak tanda kecemerlangan. Lepas umur 20 tahun dah boleh memberi bimbingan, boleh memberi pengajaran kepada dirinya dan kepada yang lainnya. Sampailah nanti dia dapat kahwin, dia dapat bimbing anak dan isterinya. Sampailah terus umurnya 30 tahun dah makin menjadi manfaat bagi masyarakat. Sampai umur 40 tahun dah jadi ahli hikmah. Umur 40 tahun saja dah boleh diminta nasihatnya, dah minta nunung. Umur 40 tahun masih terjili-jili, masih pencilaan, masih macam budak kecil, masih tak senonoh PL-nya. Tak bagus ya. Dah masih macam dah besar PL masih macam budak-budak. Nampak jam mahal masih minat. Nampak kain mahal masih minat. Nampak benda-benda mahal masih minat. PL masih macam budak-budak kecil. Dah matang. Umur 20 dah mula matang fikirannya. Kalau tak capai kecemerlangan before 20, tidak ada kegemilangan after 20. Dalam apa bidang sekalipun. Ajarkan anak kita. Dunia tak ada nilai. Jangan sibuknya semua dunia, gaya, style saja, hiburan, nak relax, nak fun saja anak kita. Dia kecil-kecil dia buat begitu, kita cubit dia. Kita pukul dia. Kalau dah besar dia buat begitu, sayang. Melekat nanti sampai ke tua. Umur 15-16 itulah kita betul-betul isikan penuh-penuh. Ya. Sebab umur sesudah baligh ini adalah berlainan hal dan keadaannya dengan sebelumnya. Dan dalam masa umur ini kerap seorang anak mempunyai kecenderungan yang tersendiri. Meskipun seorang anak yang sudah baligh itu telah menjadi mukallaf dan bertanggungjawab sendiri terhadap perintah Allah dan larangannya, namun ia tetap amat perlu kepada banyak galakan, ingatan dan pengenalan tentang kewajipan-kewajipan yang tersebut dan segala sesuatu yang berlaku padanya dari perkara-perkara yang sudah tertuju kewajipannya ke atas anak yang sudah baligh itu, seperti menunaikan sembahyang 5 waktu, puasa pada bulan Ramadan seumpamanya, juga tentang menjauhkan diri dari perkara-perkara yang haram, umpamanya zina, liwat, minum arak, makan harta benda orang secara batil seperti riba, ghasab iaitu rampas, khianat dan sebagainya. Semua kena dah sebut tentang anak kita. Pada usia sekian ini kita lebih terapkan, lebih perincikan lagi. Kena sebut lagi zina. Semua tu kena sebut. Na'udzubillah, kalau pada muslim-muslim gini, dia dengan kawan-kawannya jangan kasih close sangat budak-budak jantan biar ada tertib pun. Kalau dia kawan-kawan semua, dia share dengan kawan. Kadang-kadang perkara-perkara intim-intim gini pun dia tak malu-malu bincang dengan kawan. Nanti dia try sesama dia semuanya begitu. Jangan ya. Jangan pesan sama anak kita haram, halal. Ya. Biar anak kita jadi seperti orang bilang seperti katak bawah tempurung pun tak apa. Jadi macam dosa masuk kampung pun tak apa. Asalkan jangan dia pandai tapi pandai maksiat dan pandai bodoh. Pandai perkara-perkara bodoh dia pandai. Tak mau. Biar tak pandai pun tak apa anak kita. Ya. Didik dia dan terap dia. Ya. Nanti dah besar. Nanti kadang-kadang masa gitu kawan-kawannya macam pulaukan dia. Apa kau budak gini macam tak gitu. Tapi nanti tengok dah dia sudah meningkat umur 40. Kawan-kawan dia cari dia ke tidak? Nak minta nasihat jumpa dia ke tidak? Nak ada kemusykilan tanya dia ke tidak? Merujuk kepada dia ke tidak? Dulu kau pencilkan dia gitu, kau kucilkan dia, kira macam nerd lah gitu kan. Tak, nanti kau tengok belakang hari. Siapa rujuk siapa? Siapa minta tolong siapa? Begitu ya. Semua dah sebut anak kita usia gini ya. Sembahyang, puasa semua dah sebut daripada kecil. Tentang yang lebih-lebih lagi, dewasa kita sebut. Amal, jangan isi itu. Kalau mula zikir, dah mula kau jangan tinggal zikir ini sekian ratus setiap hari. Kau jangan tinggal begini, Dah mula terapkan anak-anak kita semua ya. Meskipun untuk mengetahui perkara-perkara ini semua, si anak yang baligh itu harus mempelajarinya sendiri setelah ia mencapai umur baligh. Patutnya dia cari sendiri tau. Tahukah dia cari sendiri? Bolehkah dia belajar sendiri? Ketika inilah segala serigala musang-musang Wahabi dan Syiah perangkap budak-budak.
Dia masuk, tahu budak-budak ni belum ada pegangan kan, masuk. Tengok anak kita belajar dengan siapa. Kita yang hantar dia belajar mana dahulu. Setkan dia. Dia tahu, tengok bagaimana ikut nak belajar, kita tengok dia ikut belajar mana. Jangan sembarang selagi selagan kita beri. Saya suka kawan-kawan yang ikut belajar dengan kita, budak-budak muda yang ada bapaknya curiga. Kalau aku dengar bapaknya curiga, aku suka. Kadang kita biarkan. Kita tengok bapak dia cek. Bagus, maknanya bapaknya tak sembarangan anaknya campur gaul dengan orang. Tapi kalau dia tengok anak dia betul jalannya semua, dia suka, alhamdulillah. Kalau bapak yang diamkan saja tu, nasib baik anak kau selamat. Kalaulah anak kau terbelajar dengan menggali pun kau tak tahu. Allah, susah ya. Kalau ia masih belum mempelajarinya sebelum itu, namun bapa atau wali boleh memainkan peranan masing-masing untuk mengenalkannya dan menggalakkannya untuk mempelajari semua itu. Kalau perkara yang detail-detail belum pelajari ketika akil baligh, patut dia cari sendiri tau. Dia dah akil baligh, dia wajib cari sendiri ilmu ya. Tapi bapa dan mak guide dia. Mak guide dia perkara-perkara ini ya. Kemudian mengamalkannya setelah dipelajarinya, bukan setakat mengetahui saja. Kau pakai toilet tak pakai tudung kepala? Kau masuk toilet kaki mana kau masuk? Umpamanya ya. Kau makan saja begitu saja. Buat, baca begini. Kau sembahyang kau tengok tak ada qabliyah ba'diyah. Duha kau ada buat. Dah mula tanya sama anak kita ya. Jangan tengok dah gaji orang periksa sekolah, ulang kaji orang periksa, ulang kaji periksa. Itu aja. Tentang anak kau punya amal kau tak ada periksa. Hari-hari anak kau fail dan gagal. Kau tak tahu. Anak kita pula. Kita pun kadang-kadang fail gagal. Kita kena terapkan. Nanti kita dapat terapkan dengan anak kita ya. Semua ini dapat disampaikan oleh bapa atau wali dengan sentiasa memperingatkan anak itu dan memperbanyakkan nasihat kepadanya. That's why kalau masih kecil kita jadi bapa kepadanya. Dah umur gini kita jadi friend dengan dia. Duduk bincang, kerap selalu sama dengan dia. Jadi dia nak tanya, boleh tanya bab sembahyang, bab apa semua. Jadi friend dengan dia. Baca kitab dengan dia sama. Paling-paling tidak mesti ada sesi, paling-paling tidak 2-3 kali satu minggu. Untuk baca dengan anak kita. Baca kitab, baca ilmu dengan kita. Jadi bapaknya mesti ada pengisian. Bapaknya tak boleh kosong-kosongan. Habis kalau kosong macam mana? Ya jangan kahwin. Kahwin kan umur dah 20-an. Umur 20-an kan ilmu dah masuk. Ilmu belum masuk dah nak kahwin. Umurnya dah layak kahwin, tapi ilmunya belum layak kahwin. Kahwin jugalah pasal umurnya dah besar. Tetapi tak tahu nak bimbing ahli keluarganya. Pincang nantinya. Sama ada perkara yang diingatkannya itu perkara yang wajib ataupun sunat yang dituntut, sunat muakkadah. Hal ini tentulah tidak semuanya sama, malah berbeza-beza dengan perbezaan kepada keadaan bapa, wali dan anak-anak. Anaknya macam mana, bapaknya macam mana, walinya macam mana, berbeza-beza tempatnya. Kasih terapkan anak kita semua. Ya, terapkan anak kita. Kalau kita di kampung senanglah anak kita tak payah. Jangan pergi mall, tak ada mall pun. Begitu ya. Sekarang kita kena jaga. Kalau sekarang ini kena kenalkan anak kita masjid. Masjid tempat sembahyang Jumaat. Sebab dia tak sembahyang Jumaat lagi, budak-budak tak pergi. Dia belum vaksin. Lagi dalam PKP budak-budak tak boleh pergi. Padahal umur itulah mereka tengah pergi. Kita tanggungjawab macam mana nak carikan jalan anak aku kenal ke masjid dan kenal ke surau, kenal kuliah. Cari macam mana. Tak boleh anak aku pergi ke tempat ilmu, bawa ilmu datang ke tempat aku. Panggil ustaz datang rumah ke apa begitu. Jadi nampakkan dengan perkara-perkara yang baik. Tak boleh anak aku tuntut ilmu di masjid, rumah aku jadi tempat tuntut ilmu. Bapaknya sendiri jadi ustaznya mengajarkannya. Wallahu a'lam bissawab. Akhiru da'wahum alhamdulillah rabbil alamin.